Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang trend. So trend ni sangat penting. Sebelum kita trade, kita kena tahu dari segi trend tu, duduk uptrend ke, sideways ke, ataupun downtrend. So trend ni adalah salah satu komponen daripada basic of technical analysis, iaitu market action, discount, everything, history repeated itself dan price move in trend. So that's why kita kena belajar trend. Benda ni adalah basic technical analysis. Okay. So trend ni terbahagi kepada 3. Okay. First kali adalah uptrend. Kita kena tahu adalah uptrend. 2, downtrend. So trend tu menaik. Yang ni downtrend adalah trend menurun. Yang ketiga adalah sideways. So kita kena tahu dalam market ada 3 jenis trend: uptrend, downtrend dan sideways. Kat mana kita nak fokus? Cara saya trade, saya fokus hanya counter-counter yang uptrend. Okay. So kalau guna moving average, macam mana kita nak tahu satu counter tu uptrend? So kalau kita nak tahu counter tu uptrend adalah lower time frame moving average. Lower time frame duduk di atas ataupun above longer time frame MA. Maksudnya kalau ada MA 10, contoh ni MA10 kan. Okey, ni MA10. Kita nak tahu dia uptrend adalah MA10 ni di atas pada MA20. Ini kita nak tahu uptrend menggunakan moving average lah. Maksudnya lower time frame MA10 di atas MA20. So kalau kita nak tahu dia uptrend yang intermediate term, MA20 atas MA50. So kita kena tahu lah. Okey, contoh ini MA10. Okey, ini MA20. Ini MA50. Okey. So kita nak tahu yang MA moving average tu, kita nak tahu dia lower time frame moving average di atas higher time frame moving average. Maksudnya 10 hari lagi di atas 20 hari. So moving average ni pula kita nak masuk area yang dia punya ni baru nak start. Maksudnya dia punya moving average tu tak terlampau jauh. Itu kita nak masuk. Kita kalau tengok counter uptrend je tak boleh juga. Kita kena tengok, maksudnya moving average ni tak terlampau jauh antara satu sama lain. Kita nak masuk area-area yang dia tengah buat base macam ni, moving average dia rapat, so dia baru nak start. Kat area-area sini yang kita nak masuk. Dia punya diverge tu dia tak terlampau besar. Okay, so kita go salah satu. Okay, kita go for uptrend dulu. Uptrend Okay, untuk uptrend kita kena faham dia punya market dia punya structure dia, market structure dia ada macam ni. Okay, price kita tahu dia bergerak zigzag. Okay, so uptrend ni, okay, sini low, sini low, sini low, sini low. Okay, sini high, sini high, sini high. Maksudnya sini low lah, kita panggil yang paling low kan. So low dia ni, dia membuat higher low. Okay, dia membuat higher low. Higher low maksudnya low dekat sebelum ni. Kita tengok low ni dia lagi rendah daripada low sebelum. Maksudnya dia membuat kenaikan. Low dia tu menaik. Kalau kita boleh lukis trend, kita boleh lukis trend line, kita boleh tengok dia punya, bila kita sambung low ke low dia tu, kita nampak low dia menaik. And then kalau untuk height dia akan membuat higher height. Maksudnya height sebelum height selepas ni dia lagi tinggi daripada ni. Dia membuat lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi. So menaik.
menaik. Higher dia membuat higher high, low dia membuat higher low. Itu adalah contoh-contoh uptrend. So bila moving average dia pula, dia akan jadi macam ni lah. Moving average dia akan macam ni. So nanti kita akan go through chart. Kita akan tengok contoh counter-counter uptrend. Okay, so ini adalah untuk uptrend. And then second adalah downtrend. Okay, downtrend. Downtrend ni dia menurun. Okay, ni height dia. Height dia semakin menurun. Kita panggil lower height. Lower height. So low dia pun buat penurunan, iaitu akan menjadi lower low. Okey, terbalik dengan uptrend tadi. Kalau uptrend, dia akan jadi higher height kan. Higher height dia akan membuat kenaikan. Height dia akan membuat kenaikan, low dia akan membuat kenaikan. Kalau downtrend, dia akan membuat penurunan. Itu adalah downtrend lah. So moving average pula, moving average dia akan longer time frame. Longer time frame above low time frame lah. Dia terbalik dengan uptrend tadi. Kalau kita tengok contoh MA20, contoh uptrend So MA20 dia akan lagi atas daripada MA yang short time frame, MA10. So kita tahu kat sini dia adalah downtrend. So downtrend ni kalau boleh elakkan. Boleh ke nak buat profit? Boleh. Kita masuk sini, contoh dia buat lower low, and then kita masuk kat low, and then dia buat high. Tapi untuk hold ataupun untuk swing ataupun ada yang nak position trade ke, memang downtrend ni membuatkan lagi susah nak trade. Downtrend ni kebanyakannya counter-counter yang orang trade intraday, short term lah. So tak penting lah trend downtrend ni. So kalau kita nak hold, nak swing, nak position trade, downtrend ni kalau boleh avoid. Okay, avoid, tulis besar-besar. Downtrend, avoid. Okay, last kali adalah sideways. Okay, kita tengok. Last kali adalah yang ketiga, sideways. Sideways ni maksudnya counter bergerak. Okay, macam ni. So dia membuat equal low. Dia macam ni. So ni equal low, dia buat low yang sama di arah yang sama. And then height dia akan membuat height yang sama. So strategi sideways apa? Beli bila breakout, wait for breakout. Itu sideways. Kalau uptrend, beli di support. Kalau downtrend, elakkan. Uptrend beli di support, sideways tunggu breakout. Itu adalah salah satu trading strategi lah. Okay, sideways ni kalau kita tengok dari segi MA ni akan duduk selari lah. MA short term dengan longer term, dia akan duduk selari. So kita nak tahu kat sini pentingnya MA ni, cara guna dia, kita nak tahu guideline price tu. Kita bukan nak tengok dia cross ke apa kan. Yang penting kita nak tahu guideline price action tu. Itu function MA. And then kita nak tahu market tu tengah buat markup ke, tengah buat basing ke. So bila basing, MA tu akan rapat lah antara satu sama lain. Itu salah satu cara nak tengok face ni, kita dah duduk kat face mana kan. Okay, so kita try tengok kat chart. So lagi senang faham. Okay, kita tengok kat chart. Okay, ini adalah contoh counter-counter MMC Corp.
So kalau kita tengok kat sini, ini secara kita tengok secara roughly lah. Maksudnya secara kita tengok secara tak secara dalam, tapi based on overall trend dia. Kalau kita tengok dari segi overall trend dia, okay, sideway macam mana? Sideway dia melentang lah. Okay, ni sideway. Dia market sideway. So kalau kita duduk dalam ni memang berjanggut lah, menunggu nak profit. So kita nak fokus counter-counter yang uptrend. So kita tengok sini sideway, uptrend, and then kat sini ada downtrend. Bila downtrend ni susah lah untuk kita nak buat profit kalau nak hold. So kalau nak hold, kita fokus dekat counter-counter yang uptrend lah. So dia sama je dalam market ni, sideway, uptrend, downtrend. So boleh tengok chart-chart yang counter-counter yang kalau nak belajar technical analysis dengan secara jelas ataupun lebih bagus, fokus dekat counter-counter yang mahal lah. Selalunya counter-counter mahal ni dia akan respect technical analysis. So kalau tengok sama je, sideway. So that's why saham ni kita jangan fall in love with any stock. Maksudnya kalau counter tu tengah buat sideway, downtrend, so kita elakkan lah. Kita fokus counter-counter yang uptrend. Tak kisahlah nama dia apa, bisnes dia apa. Untuk kita increase probability kita untuk buat profit, kita fokus dekat counter-counter yang uptrend ataupun stage 2. So nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang stage analysis. And then dalam stage analysis tu ada lagi phase dia. So tu nanti untuk next video saya akan terangkan lah. Okay, itu contoh ni ya. Contoh apa, trend kan. So trend ni senang je, sideway kalau boleh kita beli kat breakout. Okay, downtrend elakkan. Uptrend kita masuk dekat area support lah. Kita masuk ke area support. Kalau kita beli counter uptrend tapi kita kejar harga, kita makan kat atas, so tak guna juga. Yang penting kita beli dekat area buy on dip, near moving average. Kita beli dekat area moving average. So itu adalah untuk topik trend hari ni. Kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya. That's all from me. Thank you so much. Assalamualaikum.